Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i di dalam bab salatul Idaini, salat sunat dua hari raya. Sambungan perbincangan kita pada CD yang ketiga dalam bab ini, bab hari raya ni, Sunanul Id wa Adab, sunat-sunat hari raya dan adab-adabnya. Jadi dalam kitab kita ni telah menyaraikan beberapa perkara yang sunat yang patut kita lakukan pada hari raya dan adab-adab menyambut hari raya. Alhamdulillah, dalam kitab kita ni boleh katakan lengkaplah dia perbincangan dia. Kemudian kita akan tambah lagi perbincangan dalam risalah yang nak keluar ni, nama dia Risalah Idun Mubarak. Id Mubarak, iaitulah sunnah dan adab berhari raya. Sunnah dan adab berhari raya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita belajar dalam kitab kita ni dan kita baca risalah akan menambahkan kefahaman kita tentang bagaimana menyambut hari raya menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat-sunat hari raya dan adab-adabnya. Pada hari raya disunatkan sebahagian sunat-sunat dan adab-adab yang menyerupai sebahagian dari sunat-sunat hari Jumaat dan adab-adabnya. Jadi ada setengah daripada sunat hari raya ni lebih kurang sunat hari Jumaat dengan adab-adab hari Jumaat. Di antaranya tanda kita akan sebut di sini insya-Allah 10 perkara. Yang pertama, al-ightisal wat tanazzuf. Yang pertama, mandi dan membersihkan tubuh. Hari raya ni kena mandi. Jangan duduk main busuk bangang nak pergi raya lah. Sunat mandi pada dua hari raya dikiaskan ke atas Jumaat. Hari Jumaat ni sunat kita mandi, hari raya juga sunat kita mandi. Sebab apa? Hari Jumaat ni perhimpunan mingguan, hari raya perhimpunan tahunan, lebih ramai lagi. Itu yang pertama, kias. Dalil yang kedua, tulis itu. Nombor 2, kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar pergi solat hari raya. Tanda itu, asar ini diriwayat oleh Imam Malik dan juga Imam Al-Baihaqi. Hujah yang dalil yang ketiga, tulis nombor 3, kerana ia hari raya yang berkumpul padanya seluruh manusia. Jadi setiap ada perhimpunan manusia untuk melakukan ibadat, maka sunat kita mandi. Boleh mandi sebelum fajar dan selepasnya. Untuk hari raya ni boleh kita mandi bila? Sebelum pergi solat subuh ataupun lepas subuh. Kerana solat didirikan pada awal pagi, kan? Maya raya ni awal lagi. Dan ia didatangi oleh manusia dari jauh, maka boleh didahulukan mandi sehingga mereka tidak ketinggalan solat hari raya. Ada setengah orang ni, kalau hak jauh-jauh tu awal lagi, mungkin pukul 3 pagi dia keluar daripada rumah dia, berjalan pergi tempat solat hari raya. Jadi kalau nak mandi lepas subuh baru pergi, tak ada. Sunat mandi pada hari raya bagi orang yang menghadiri salat dan orang yang tidak menghadirinya, dua-dua sekali. Orang yang nak pergi semaya raya pun mandi, orang tak pergi semaya pun mandi juga sebab hari raya, kan? Kerana maksudnya ialah menzahirkan perhiasan dan keindahan. Jika tidak menghadiri sembahyang, maka mandinya untuk perhiasan dan keindahan. Sunat pada hari raya membersihkan tubuh
membersihkan tubuh bihalqis sya'ar, dengan mencukur rambut, memotong kuku, membuang bau busuk dari tubuh dan pakaiannya. Kerana ia hari raya, maka yang demikian disunatkan seperti hari Jumaat. Dia kata sya'ar ni bukanlah sunat nak pergi maya raya cukur kepala. Maksudnya cukur bulu-bulu yang tidak diperlukan. Macam bulu-bulu hari-hari tu buat cabut bulu-bulu ketiak yang duduk seronyi lagi maya raya ni, kan? Andam kita punya misal, Allah hari raya apa misal orang masuk dalam lepas dalam mulut lah. Itu tak jomel dia, kan? Sebagaimana sunat bagi laki-laki memakai wangian yang paling baik. Bagi orang laki-laki sunat dia pakai wangian yang seindah wangian yang dia ada. Pakai air wangi yang sedap. Jangan pakai air wangi orang siung jadi apa ni, sesak napas pula. Jangan. Beli hak bau wangi sungguh. Kan? Dan semua itu dikiaskan kepada sunat hari Jumaat. Hari Jumaat hari itu. Adab yang kedua, al-aklu qabla al-'Eid wa ba'dah. Makan sebelum keluar sorak hari raya dan juga selepasnya. Kita kena makan dulu. Bila ni? Sunat makan pada hari raya Aidil Fitri sebelum keluar mengerjakan solat, dan lebih afdal memakan kurma dengan ganjil. Apa mana ganjil? Dengan angka bilangan ganjil, sebiji, 3 biji, 5 biji gitu. Mu jangan pula nak makan kurma dengan ganjil ni, pergi kedai supermarket cari apakah pencicah kurma nama ganjil. Ada? Ada orang salah faham lagu ni. Saya nak makan sunnah tahun ni, kita makan kurma dengan ganjil hari raya. Macam mana kurma dengan ganjil? Tulis baik-baik dengan bilangan angka ganjil. Maknanya sebiji, 3, 5, 7 itu dipanggil angka ganjil. Witir. Jika dia tidak makan di rumahnya, apa yang boleh disebutkan? Maka dalam perjalanan, mungkin dia keluar awal lagi, kita makan, jumpa ada orang tengah jalan, ada orang jamu makan, atau di tempat solat jika didapati. Ada setengah tempat ni orang siap dah, tempat nak semaya raya tu ada makan. Untuk membezakan Aidil Fitri dari hari-hari puasa yang sebelumnya. Sebab sebelum hari raya kita tak makan. Oleh kerana hari ni hari kita berhari raya, maka sunat kita makan sebelum solat, sebelum kita pergi solat hari raya. Sunat menahan makan pada hari raya Aidil Adha. Tanda pelajar. Untuk hari raya Aidil Adha, sunat kita makan dia apabila selesai mengerjakan salat. Maya dulu baru makan hari raya Aidil Adha, sebab kita dah kenyang, kan? Kita dah kenyang. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahri hatta yarji'a fayakula min lahmi nasikatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Aidil Fitri sehingga baginda memakan beberapa biji kurma, sehingga baginda makan dan menahan makan pada hari raya Aidil Adha sehingga kembali lalu makan dari daging korbannya. Tengok hadis ni, hadis Buraidah ni riwayat At-Tirmizi wa Ahmad dan lain-lain, dan juga riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sehingga baginda memakan beberapa biji kurma dan baginda memakannya dengan ganjil. Mana dengan angka ganjil. 3 biji, 5 biji, sebiji orang tak makan kecil sangat. 3, 5, 7 gitu. Hadis Anas ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Jelaslah kita pada kita sunat kita makan dulu sebelum keluar hari raya pada hari raya Idul Fitri, dan pada hari raya Idul Adha pergi solat dulu baru makan. Tamatlah kita adab yang kedua. Adab yang ketiga, lubs ahsani thiyab illa bisa. Adab yang ketiga, memakai yusannu an yalbas. Sunat memakai pakaian ahsani thiyab, memakai pakaian yang paling cantik, yang paling baik yang kita ada fil Eid, pada hari raya. Sunat memakai pakaian yang paling baik di hari raya berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya apa dia? Bahawa wajada Umaru radhiyallahu anhu jubbatan min istabrak tuba. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapati istibrak. Pakaian istibrak ni pakaian daripada sutra dijual. Lalu dia berkata, wa ya Rasulullah ibta' hadhih. Wahai Rasulullah, belilah pakaian itu untuk dipakai pada hari raya dan untuk menyambut para utusan. Orang-orang luar mari nak jumpa Nabi pakai baju comel. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Nabi kata, ya Umar, sesungguhnya pakaian sutra ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bahagian di akhirat. Tanda itu hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sebab apa? Tanda. Sebab sutra itu haram dipakai kepada orang laki-laki bagi umat ini. Orang laki-laki tak boleh pakai sutra, tak boleh pakai emas, tak boleh. Orang perempuan tak boleh nak pakai. Maka Nabi kita bukan marah kepada perhiasan, tapi pakaian, jenis pakaian itu salah. Jenis pakaian itu tak kena dengan peraturan. Sebaik-baik pakaian ialah yang berwarna putih. Kita nak keluar raya pakai baju putih dulu. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam bab solat Jumaat. Demikian juga sunat memakai pakaian yang indah, pakaian yang comel. Seperti yang comel, menjaga kebersihan, memakai wangian, membuang bulu dan bau badan bagi orang yang keluar kepada salat dan orang yang duduk dalam rumahnya, kerana ia hari perhiasan, maka dianjurkan bagi mereka padanya bersamaan. Tak kira lah orang nak pergi semaya ke tidak, dia kena bersih, mandi, pakai pakaian yang cantik di masjid, di tempat musalla ataupun di rumah dia. Anak-anak kecil yang mumayyiz. Siapa dia mumayyiz? Yang budak-budak yang dah pandai, tahu dah pandai solat kan. Sunat menghadiri sembahyang hari raya dengan dibenarkan berhias, menghiaskan mereka dengan bahan pewarna, mana-mana. Boleh pakai baju comel-comel lah, serta memakai perhiasan emas dan perak. Pakai perhiasan emas dengan perak boleh untuk anak-anak. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i kata, anak-anak dihias dengan bahan pewarna. Bahan pewarna bukan bagi cecak warna, jangan. Maksudnya dihiaskan dengan pakaian-pakaian yang berwarna. Tulis itu, dengan pakaian yang berwarna. Jangan salah faham pula, mugi cak pula anak awak. Muka coreng nama dia dah. Dan perhiasan, laki-laki atau wanita, kerana ia hari perhiasan dan bukan ta'abbud ke atas kanak-kanak. Orang budak kecil ni tak ada dosa pahala, boleh je pakai. Maka mereka tidak dilarang memakai emas. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Maknanya boleh kita nak pakai anak kita laki-laki ke perempuan, budak-budak, boleh je pakai emas, boleh pakai perak, boleh pakai macam-macam,
Tulis itu pelajar. Kata Abu Anas, di zaman kita gini, eloklah anak-anak laki-laki tidak dipakai pakaian yang haram untuk orang tua, seperti pakaian sutera, pakaian emas, sebab nanti dia biasa pakai, dia nak pakai semua. Bahaya ke tidak? Dia kata, ayuh aku pakai ke saya dulu waktu kecil, tengok dalam gambar ada, dalam Facebook ada. Nanti dia besar dia ingat tidak haram. Itu bahaya. Jadi eloknya zaman kita, zaman orang tak pandai hukum ni, lebih baiklah anak laki-laki jangan dipakaikan pakaian yang haram mereka pakai bila besar nanti. Sebab apa? Takut dia tengok dalam gambar dia, ayah dia pula ustaz. Ayah aku ustaz ni pakai gelemah ni boleh je, pakai rantai contohnya, ini bahaya. Jadi kita pakaikan untuk perempuan, anak-anak perempuan je lah, pakaian-pakaian emas yang disebut itu. Sunat yang keempat, at-tabkir, datang awal ke tempat solat. Sunat yang keempat, datang awal ke tempat solat. Sunat bagi manusia menghadiri solat hari raya lebih awal. Datang lebih pada iaitulah datang awal pada selepas solat fajar. Ini untuk mana ni? Tanda pelajar. Biasanya tempat solat di sini di luar daripada masjid, di tengah padang. Jadi kita pergi awal lah. Kalau di masjid orang mari solat subuh tak nak balik, tunggu je lah. Dan makan kurma sebelum keluar, seperti mana yang telah dijelaskan. Ini sunat ini bagi makmum. Adapun imam maka sunat keluar lambat hingga waktu didirikan solat dengan mereka. Jadi imam dia kena pergi lambat tempat sembahyang raya tu. Manakala imam di masjid, dia tunggu dalam bilik dia, jangan keluar. Tunggu dekat nak solat baru dia keluar daripada bilik. Sebagai ikutan, ittiba, iqtida, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ke tempat hari raya maka perkara yang mula-mula dilakukannya ialah solat. Dia kena sembahyang. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kerana mereka menunggu salat lebih patut dan lebih menghormatinya. Jadi orang lain masuk masjid awal kan, imam lah dia nak salat baru dia keluar. Adab yang kelima, al-masyu wa mukhalafatut tariq, berjalan kaki dan melalui jalan lain. Berjalan kaki dan melalui jalan lain. Sunat bagi orang yang hendak mengerjakan solat hari raya berjalan kaki. Dengar ni. Eloknya kita nak pergi tempat sembahyang raya jangan naik kenderaan, jalan kaki. Tidak menunggang kecuali jika dia uzur seperti sakit dengan lemah. Orang tua-tua tak larat nak berjalan, kita gendong naik motor. Kita hantar dia dengan kereta, kan? Ataupun orang lemah, orang tua, orang sakit, jauh rumah dia nak jalan kaki tak larat, naik kereta dulu sampai dekat dengan masjid, berhenti, turun, pergi dan sebagainya. Maka tidak mengapa menunggang kenderaan, tidak mengapa dia naik kenderaan, tidak menyalahi sunnah, kan? Mana dalil dia? Tengok nota di bawah. Dengan yang demikian berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Umar dan Abu Rafi' dan Sa'ad Al-Qurazi radhiyallahu anhum dengan sanad yang dhaif. Tu tanda.
Tuan kita kata sanad hadis ni dhaif. Kan? Bahawa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menunaikan solat hari raya dengan berjalan kaki dan kembali dengan berjalan kaki. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i munqati' mursal. Mana hadis itu tak sambung dia punya sanad. Lalu berkata, Imam Syafi'i kata apa? Balaghana anna az-Zuhriyya qala. Imam Syafi'i kata kami diberitahu bahawa Az-Zuhri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggang pada hari raya dan tidak pada jenazah. Mana Nabi kita tak naik kenderaan pada hari raya dan juga waktu nak pergi solat jenazah dia tak naik kenderaan. Sebab apa dia kata munqati' putus? Sebab Zuhri ni tabi'in, dia terus riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi mursal, itu dipanggil mursalan. Namun begitu, tulis mula pelajar, ulama-ulama yang mutaakhir telah meneliti hadis ni melalui sanad-sanad yang lain. Di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah mengatakan sanad dia hasan. Hadis yang mengatakan hadis kita naik jalan kaki ni tidak naik kenderaan itu hasan. Alhamdulillah. Ini kerana tengok sini dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan tidak diterima uzur dengan sebab jabatan dan kepimpinannya. Kalau kita kata orang ni orang besar ni kena naik kenderaan pergi solat raya, Imam Nawawi kata kita tak terima. Kok uzur lagi tu? Sebab apa? Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki pada hari raya, sedangkan baginda adalah makhluk yang paling sempurna dan paling tinggi kedudukannya. Nak banding dengan Perdana Menteri dengan Presiden, mana nak lawan? Nabi pun berjalan kaki, takkanlah Presiden nak tak mau jalan kaki. Kecuali uzur tadi, jaraknya jauh, uzur ataupun orang tua sakit tak larat, itu boleh. Sunat bagi orang yang pergi ke surau atau masjid dengan melalui satu jalan dan kembali dengan jalan lain, seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafat tariq, apabila keluar pada hari raya baginda sallallahu alaihi wasallam, tulis baginda tu, melalui satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain. Dia pergi jalan lain, dia balik jalan lain. Hadis ini riwayat Bukhari dan lain-lain. Sunat melalui jalan yang lebih jauh kerana pergi lebih afdal dari pulang, dan dua jalan menjadi saksi baginya dan memperbanyakkan pahala. Jadi banyak pahala ni. Tujuan apa kita nak pergi jalan lain balik jalan lain? Yang pertama nak suruh jalan tu jadi saksi kita pergi mari, nak membanyakkan pahala. Yang demikian disunatkan pada seluruh ibadat seperti hari Jumaat, hari haji dan menziarahi orang sakit. Sebab kita nak suruh banyak tempat menyaksikan kita ni berjalan buat benda yang baik. Alhamdulillah. Adab yang keenam, hudurun nisa. Hudurun nisa, kehadiran orang-orang wanita ke tempat solat hari raya. Dengar ni muslimat kita nak pergi maya raya ke tidak? Nak pergi? Alhamdulillah. Sunat bagi kaum wanita menghadiri solat hari raya. Adapun wanita-wanita yang memperdaya kecantikannya, orang-orang hok comel-comel, comel sengoti lah, bukan jenis bahasa jenis make up merah keni lutung tu, atau memakai pakaian indah dan wangian yang semerbak,
maka makruh hadir. Orang ni tak sagi sebab dia mengganggu khusyuk orang nak ibadat. Kacau dia. Kan? Seperti mana diriwayatkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijul awatiq wa zawatil khudur wal huyyat fil 'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh keluar kaum perempuan yang telah baligh, ya, kanak-kanak, anak-anak gadis, dan menyuruh wanita-wanita yang haid. Orang haid pun kena pergi juga tempat semaya raya. Adapun wanita-wanita yang haid, maka mereka mengasingkan diri dari tempat sembahyang. Mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Ini kita kena pandang. Hadis ni, tengok hadis ni riwayat Bukhari. Oleh itu sunat bagi mereka mendengar khutbah imam. Dengar ni muslimat kita, orang wanita kena bawa semua pergi sembahyang raya. Yang tua, yang muda, yang kanak-kanak, yang haid bawa sekali. Tapi dengan syarat jangan pakai pakaian yang pelik-pelik. Macam mana pakaian pelik dia? Tengok nota dia ni. Sebagaimana disunatkan bagi wanita keluar dengan memakai pakaian biasa, tidak memakai pakaian yang masyhur. Jangan duk mari dia panggil pakai baju sapu tai lembu. Tahu tak? Macam orang kahwin ada ekor belakang. Berapa orang pergi ekor dia? Minta haji pergi ekor orang nikah. Haji, siapa dia kahwin? Kakak dia. Pergi 3 orang pergi tali ekor belakang. Ini kacau belakang. Tak, tak sedap pergi ekor. Orang tak ada ekor, hak ada ekor di muka lain. Dan sunat membersihkan diri dengan air, dan makruh memakai wangian yang boleh dibang oleh orang laki-laki ajnabi, tak boleh. Seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa la yakhrujanna tafilat. Jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah dari mendatangi masjid-masjid tempat salat, dan hendaklah mereka keluar dengan tidak memakai wangian. Tak maka wangian. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Agar yang demikian tidak mengajak kepada kerusakan. Punuh majlis main orang perempuan mari duk jangok gini. Punguh atau tidak? Punuh banyak kan. Tengok nota di sini. Nota nombor 6 tu. Berpakaian baru dan cantik. Adapun kaum wanita, tengok di kertas. Di bawah adat yang ke-6. Adapun kaum wanita, mereka boleh mengenakan pakaian yang biasa di sebelah luar dan atasnya. Mana kalau dia pakai pakaian yang cantik, pakai sebelah dalam. Pakai abayah luar pula hitam. Jangan biar orang nampak. Siapa-siapa sama-sama dia, boleh dia buka kan. Laki-laki jangan tengok. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, jangan kamu tegah hamba perbuatan Allah Taala pergi ke masjid tapi jangan berpakaian wangian. Keluar dengan berpakaian biasa di luar dan tidak bertabarruj. Tulis pelajar, bertabarruj mana berhias, berjangok-jangok. Tu. Dan mengenakan wangian yang boleh dihidu baunya oleh laki-laki. Tulis itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat. Mana-mana orang perempuan yang pakai wangi-wangian. Pakai wangian, kemudian dia lalu di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram dia. Apa jadi? Dalam hadis ini kata fahiya zaniyatun, maka orang itu dianggap sebagai zaniyah, mana perempuan yang tidak baik, perempuan yang tidak baik. Ini bahaya sekali kita punya orang perempuan yang pakai wangian yang dapat dihidu baunya oleh laki-laki ajnabi.
laki-laki yang bukan mahram dia, bukan suami dia. Jadi jangan duduk main lah. Allah, kita tengok hadis ni. Ayyuma ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha. Dia pakai wangian, lepas tu dia keluar rumah dia nak suruh laki-laki bau, fahiya zaniyatun. Nabi kata orang ni dianggap seperti penzina. Wa kullu ainin zaniyatun, setiap mata duk tengok dia itu dikira berzina. Hadis ni dikeluar oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi dengan riwayat dengan sanad yang baik, sanad yang sahih. Masya-Allah tabarakallah. Itu bahaya. Bahaya sekali perbuatan sedemikian. Baiklah, sekiranya wanita berkumpul dalam kelompok mereka saja, tidak mengapa untuk berpakaian cantik sebagai hari raya. Adab yang ketujuh, tengok. Adab yang ketujuh, mengerjakan solat sunat sebelum hari raya, sembahyang sunat sebelum hari raya dan selepasnya. Macam mana ni? Bagi solat hari raya tidak ada solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Tak ada. Qabliyah tak ada, ba'diyah tak ada. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat sebelum dan selepasnya, dan tidak digalakkan yang demikian, tidak dianjurkan demikian itu. Akan tetapi bagi selain imam, tengok tu, imam tak masuk, lain daripada imam boleh mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada hari raya setelah naik matahari, sebelum didirikan solat hari raya dan selepasnya, sama ada di rumah, dalam perjalanan, di masjid atau di surau. Di masjid kita dah bincang dalam siri yang lalu, iaitulah boleh solat tahiyatul masjid. Dan tapi kalau solat di musalla tak ada tahiyatul masjid, pakai pergi duduk. Boleh mereka solat sebelum imam hadir, bukan dengan maksud mengerjakan solat sunat hari raya, dan yang demikian tidak makruh, dan ia bukan pada waktu yang dilarang solat, dan di sana tidak ada yang lebih penting dari salat, maka tidak dilarang mengerjakan sembahyang sebelum solat hari raya, demikian juga selepas hari raya dan setelah mendengar khutbah. Abu Burdah, Anas, Al-Hasan, Jabir dan Jabir bin Zaid radhiyallahu anhum mengerjakan solat pada hari raya sebelum imam keluar. Mana ada sahabat-sahabat, beberapa orang sahabat telah melakukannya sambil tunggu imam, dia solat dulu. Adapun imam, maka makruh mengerjakan solat sunat sebelum sembahyang hari raya dan selepasnya, kerana menyibukkan diri dengan selain yang lebih penting, dan kerana menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat, maka perkara yang mula-mula dilakukannya ialah salat. Ini dalil dia. Maknanya tu imam jangan sibuk muka lain. Keluar daripada bilik, terus keluar daripada rumah dia pergi tempat salat, terus naik solat dulu, lepas tu naik mimbar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri lalu mendirikan salat 2 rakaat, baginda tidak mengerjakan sembahyang sebelum dan selepasnya. Itu dalil bahawa imam tak ada amalan-amalan lain yang dia buat, dia terus je kepada apa? Kepada solat. Mengikut iqtidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, menghidupkan malam hari raya dan berdoa. Tengok ni. Malam hari raya kita kena berdoa dan hidupkan. Macam mana dia punya penjelasan? Tengok kita. Sunat menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadat seperti solat, membaca Quran,
berzikir, bertasbih, berdoa, beristighfar dan sebagainya. Yang besarnya bertakbir, boleh itu. Bertakbir seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Umamah, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal Eid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dia kata, sesiapa yang menghidupkan malam hari raya, tidak mati hatinya pada hari-hari orang mati hati, di hati dia tak mati sebab dia hidup malam hari raya. Tanda. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah marfu'an. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga bahawa Nabi kita bersabda, man qama lailatal Eid muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sesiapa yang menghidupkan malam dua hari raya dengan mencari keridaan Allah Ta'ala, tidak mati hatinya ketika hati-hati manusia lain mati. Apa kita nak kata? Hadis ni kata Imam Nawawi, tengok, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan semua sanadnya dhaif. Semua sanad-sanad hadis itu dhaif. Sebab itulah ulama ada khilaf di masalah ini. Ada kata dhaif, bahkan tulis itu, tulis pelajar. Bahkan sebahagian ulama membuat kajian kepada hadis ini, mereka mengatakan bukan sekat dhaif, terlalu lemahnya hadis itu, terlalu lemahnya hadis yang menyebut sedemikian. Sebab itulah khilaf ulama dalam masalah nak menghidupkan malam hari raya ini. Sebab hadis yang kita sandar itu tidak kuat. Cuma dia kata sini, Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i menganjurkan menghidupkan malam yang telah disebutkan sekalipun hadis itu dhaif. Imam Nawawi sebut dah semua jalan-jalan dia, wa asanidul jami' dhaif. Semua jalur-jalur sanad dia dhaif, lemah. Tidak sahih maknanya. Tapi Imam Syafi'i kata elok kita hidupkan malam tu kerana hadis-hadis fadilah amal boleh diamalkan mengikut kedhaifannya. Jadi walaupun dhaif, dia kata dalam fadilah amal boleh kita buat. Wa qala Syafi'i, ni orang duk tulah ni, banyak poster-poster malam raya ni. Imam Syafi'i kata rahimahullah taala, balaghana annahu kana yuqalu, sampai diberitahu kepada kami bahawa dikatakan. Imam Syafi'i pun sebut dengan riwayat, sampai kepada kami ada orang kata, tapi dia tak sebut siapa-siapa. Ada kau kata-kata sahabat, ada pun kata-kata ulama-ulama lain. Imam Syafi'i sebut, dia kata kana yuqalu, dikatakan, inna du'a sesungguhnya doa dimakbulkan pada 5 malam. Malam Jumaat, malam hari raya Adha, malam raya Fitri, permulaan malam Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Ini kata-kata Imam Syafi'i ini di apa qala Syafi'i daripada Majmu' An-Nawawi dan lain-lainnya. Jadi ulama kata Imam Syafi'i pun guna dalam bahasa yuqa, dikatakan. Tapi tak ada masalah kalau kita nak berdoa malam-malam ni, malam bila pun berdoa lah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan, mustajabkan doa kita. Yang jadi masalahnya duk sebar benda ni, duk kelahi di Facebook, dia hak je menyebar pun tak berdoa juga. Kau duk main forward pergi mari je. Jadi kita kata biarlah. Banyak hadis-hadis lain yang sahih yang menyatakan perkara-perkara yang patut kita lakukan, ya, yang patut kita lakukan pada malam-malam yang mustajab doa. Setiap malam ada. Akhir malam 1/3 Allah Ta'ala berfirman, siapa dia berdoa, siapa dia, kan? Kenapa kita tak bangun masa tu? Waktu mustajab doa pada hari Jumaat, di antara imam atas mimbar sampai sudah, ataupun dikata petang Jumaat. Waktu mustajab doa dekat nak buka puasa, waktu mustajab doa banyak lagi. Tapi kita suka cari benda-benda yang seperti ini, kemudian pakat duk sebarkan tanpa amalan.
Jadi sesalah kita masalah menghidupkan malam-malam hari raya itu termasuk dalam perkara hadis-hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Cuma ulama kata boleh diamalkan dalam fadailul amal. Kita kata wallahu a'lam. Baik, kita ada lagi berapa perkara lagi, tengok dalam nota kita. Di antara sunat yang kita kena hidupkan pada malam raya ni, apa dia? Iaitulah takbir. Tulis itu. Tulis nombor di kita. Yang ke-9. Di antara amalan yang patut kita hidupkan, iaitulah bertakbir pada malam hari raya dan juga pada hari raya Aidil Adha, daripada pagi Arafah lagi sampai ke mana? Sampai ke hari 13. Itu waktu kita bertakbir, kena tanda itu. Di antara sunnah. Isu takbir ni telah kita bincang dalam siri yang lepas. Para pelajar boleh tengok balik bermula bila ke waktu takbir. Bermula bila waktu kita takbir. Jadi alhamdulillah dalam kitab kita ini telah pun menghuraikan secara panjangnya, iaitu at-takbir fil Eid kan. Jadi takbir yang muqayyad lepas solat bermula pada malam raya sampailah kepada ada pun takbir muqayyad, takbir Idul Adha, daripada awal lagi kita boleh takbir bermula daripada bila? Pada malam hari raya. Dan ada yang mengatakan kita mula takbir pada yabda min subhi yaumi Arafah. Subuh hari Arafah sampai hari 13. Kalau raya Idul Fitri, malam raya itu siapakah imam keluar untuk solat raya. Jadi tambah satu lagi. Ini waktu kita bertakbir ni. Yang ke-10 tanda. Adab yang ke-10 inilah kita ucap tahniah. Bila kita jumpa sahabat-sahabat kita lepas raya, kita kata taqabbalallahu minna wa minkum Eidun mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Ya. Tengok dalam nota tu ada belakang tu, dalam kertas. Kan? Ni, kena hafal ni dia punya doa-doa. Dia punya cara-cara apa ni nak mengeluarkan ucapan-ucapan pada hari raya, ucap tahniah. Kita kata alhamdulillah tilka asyaratun kamilah, itulah 10 adab dan sunnah perkara yang dianjurkan untuk kita menyambut hari raya sebagaimana dalam kitab kita ini. Alhamdulillah. Jadi untuk keterangan lanjut, para jemaah boleh ambil risalah kita ni, risalah Eidun Mubarak ya, yang dikeluar oleh Darut Taibah siri yang ke-12. Alhamdulillah. Perbincangan kita yang terakhir, far'un ru'yatul hilal yaum al-thalasin. Fara' mana cabang perbincangan melihat anak bulan pada hari ke-30. Kita puasa ni Ramadan sama ada 29 atau hari 30. Nah, tiba-tiba hari 30 kita tengok nampak anak bulan dah semalam. Macam mana cara kita? Sekiranya pada hari ke-30 ada 2 orang melihat anak bulan pada malam yang lepas, hendaklah berbuka orang-orang yang berpuasa. Saya tengok dah anak bulan semalam, maka hari 30 boleh buka puasa. Jika persaksian itu sebelum tergelincir matahari, mana belum zuhur, maka hendaklah mengerjakan sembahyang hari raya. Jika persaksian itu setelah gelincir matahari lepas zuhur dan sebelum terbenamnya, hendaklah berbuka orang-orang yang berpuasa dan telah luput waktu solat raya, mana ada solat raya petang. Dan dianjurkan mengqadakan pada hari yang sama jika memungkinkan menurut pendapat yang lebih zahir. Ada kata dok kita kena qada juga semaya raya walaupun lepas zuhur. Dan jika ada 2 orang yang menyaksikan yang demikian selepas terbenam matahari, malam akhir dah kita baru bagi tahu bahawa mereka melihat anak bulan pada malam lepas, maka hujahnya tidak diterima persaksian itu dalam sembahyang hari raya, dan puasa disempurnakan 30 hari, dan mereka mendirikan solat hari raya pada hari kedua esok kerana ia hari berbuka bagi manusia seluruhnya. Jadi isu yang kita bincang di sini para jemaah sekalian, iaitulah isu
Orang mengatakan bahawa kita duk puasa hari 30, tiba-tiba ada orang kata dia tengok dah nak bulan semalam. Macam apa sikap kita? Nak buka puasa ke tidak? Jawabnya buka puasa. Kalau saksi itu betul. Maya raya, kalau belum lagi zuhur, kita istihar solat air raya. As-salatu jami'ah. Kalau lepas zuhur, niat qada maya raya, boleh. Kalau lepas maghrib baru istihar, kita kata biarlah, kita dah puasa penuh 30 hari, air rayanya besok. Itulah kesimpulan dianya. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita apa dia dalam bab salatul idaini, solat dua hari raya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan yang akan datang, salatul kusufaini, iaitulah solat dua gerhana di dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.